Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, kita sambung ke surat 130 berkenaan dengan manahij al-istidlal al-mu'tabarah fi ilmi kalam. Okey, wa fi perenggan yang kedua, wa fi sabilu husul hadha ghaya, untuk tujuan mendapatkan semua metodologi istidlal dalam ilmu kalam ini, maka kita tengok mutakallimin ni menyusun ataupun menetapkan beberapa metodologi yang diterima pakai selepas ba'da sabrihim, selepas mereka meneliti satu persatu li majmu'il manahij al-musta'malah fi sa'iril ulum, iaitu bagi semua jenis metodologi yang digunakan dalam semua bidang ilmu, sama ada dalam bidang fiqh, sama ada dalam bidang ataupun dalam bidang usul fiqh dan sebagainya. Wa bayanu mada naja'atiha min husul tasdiq, dan mereka menjelaskan dari segi kemampuan metodologi tersebut untuk nak capai kepada tasdik tentang masalah al-kalamiah, maksudnya dari segi keboleh upayaan metodologi tersebut untuk nak capai kepada tujuan. Fatara ba'dhum yusahrihu bi anna manhajan bi'ainihi yakunu mufidan fil ilmi duna ilmin, dan sebahagian daripada mereka menjelaskan dengan soroha ada manhaj yang mana memberi faedah kepada ilmu kalam ataupun memberi faedah kepada ilmu tersebut, kama yanussu ala zalika al-Ghazali masalan ba'da syarihi lil qiyas tamsil, seperti mana yang disebut oleh al-Ghazali dalam kitab dia berkenaan dengan qiyas tamsil. Jadi kata haisu yubayyinu annahu mufidun fil fiqh duna al-kalami li ifadati adh-dhanni duna al-qat'i. Sebab apa? Dikatakan dikata qiyas tamsil ini dia hanya memberi faedah dari sudut ilmu fiqh, bukan daripada sibuk ilmu kalam. Sebab qiyas tamsil adalah qiyas yang zanni, iaitu dia sebab juz'i, qiyas juz'i ala juz'i, maka dia husul zanni, maka qiyas tersebut tidak sesuai untuk digunakan di dalam qiyas ilmu kalam, sebab ilmu kalam ini lebih tepat menggunakan qiyas yang qat'i ataupun dinamakan qiyas mantiqi. Wa ba'da an-nazar al-muta'ammil fi kutub al-kalam wajadna anna al-manahij mu'tabarah inda al-qawm la takhlu 'an al-thalatha wa qad sarraha Ghazali tasrihan bi hadha al-thalatha fi kitab al-iqtisad. Okay, lepas kita mengkaji kitab-kitab kalam ni, kita dapati ada 3 manahij istidlal yang diterima pakai, yang mana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya, dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Iaitu yang pertama, muka surat 131. Okey, manhaj awal qismah akliyah. Qismah akliyah ni apa? Pembahagian akal. Okey, di dalam mantik dia panggil qiyas syarti al-munfasil, seperti al-adad imma zaujun wa imma fardun. Bilangan ataupun nombor itu sama ada dia genap ataupun ganjil. Okey, manhaj awal ni ini perlu kepada fokus yang sangatlah, sebab benda ni memerlukan kita punya akal itu bergerak. Okey, wa hadzal manhaj yusamma fil ilm mantiq. Okey, di dalam ilmu mantiq metodologi ini dipanggil sebagai qiyas syarti munfasil al-haqiqi. Okay, qiyas syarti munfasil hakiki kita dah tahu. Qiyas syarti itu macam mana? Munfasil qiyas syarti yang macam saya sebutkan tadi. Wal qismah tanqasimu ila tariqataini. Jadi sudut pembahagian tersebut dia ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, tariqatul qismah tafsiliyah atau istiqra'iyah. Okey, kaedah pembahagian secara tafsil ataupun dinamakan sebagai al-istiqra'iyah, iaitu dengan kita tatabbu' juz'i. Bila sebut al-istiqra', maka yatabaddaru fi zihnina yattabi' al-ajza' ataupun tatabbu' juz'iyat, iaitu meneliti satu persatu. Wahia allati tuzkaru aqsam allati ulimat bil istiqra', iaitu dengan kaedah ini disebut pembahagian-pembahagian yang diketahui melalui istiqra' wa tatabbu'. Istiqra' wa tatabbu' ni makna yang samalah. Istiqra' wala yamna' al-aqla min fard al-aqsam al-ukhra. Tetapi pada masa sama dia tidak menghalang untuk akal memikirkan pembahagian yang lain.
Sebab apa? Sebab benda itu bukan mustahil pada akal. Dia secara adatan. Sebab istiqra' ni kebanyakan dia minaz zawahir, apa yang berada di sekeliling kita. Seperti membahagikan taksimul adiyan as-samawiyah masalan. Seperti membahagikan agama langit ini kepada 3, iaitu Yahudiyah, Nasraniyah dan juga al-Islam. Fa innal aqla yujawwizu wujud ad-din as-samawi rabi'. Sebab apa? Sebab akal ini mengharuskan wujudnya agama langit yang keempat. Walakin bi istiqra', tetapi dengan istiqra' lam najid fil adyan as-samawiyah illa salasah. Kita tidak akan dapat kecuali dengan 3 agama ini sahaja. Okey, seperti kataqsimun nuha ala anna al-alfaz yanqasimu ila ismin wa fi'lin wa harfin. Lafaz ataupun alfaz, perkataan itu terbahagi kepada isim, fi'il dan juga huruf. Walaupun akan kata boleh nak ada kisim yang keempat, tetapi secara istiqra' kita melihat secara lafaz dalam bahasa Arab itu sama ada dia fi'il, sama ada dia huruf, ataupun dia adalah isim. Okey. Wal ma'lumatin natijah 'an istiqra' laysat qat'iyyah daiman. Dia kata maklumat yang terhasil daripada proses istiqra' tadi, proses survey ataupun bancian tadi, penelitian tadi, dia bukanlah satu qat'iyyah selamanya. Wa tatanasabu darajatul mawthuqiyatiha ma'a masadiqil mustaqra'ah tardan. Tapi dia mestilah mengikut kepada benda apa yang kita banci tersebut, yang kita istiqra' tadi. Fa masalan in lahidna mi'atan minal ibil. Contoh, kita buat survey ke atas 100 ekor unta. Walam najid laha ajniha. Tetapi kita tak dapati pun langsung di unta itu ada mana-mana 100 ekor unta tadi ada sayap. Yumkinuna qaul innal ibil la tamlikul ajniha. Maka kita boleh katakan, kita boleh keluar satu hipotesis mengatakan bahawasanya unta ini dia tidak ada, sebuah unta tidak ada sayap. Ala anal aqla yujawwizu an nakuna mukhtiin. Tetapi akal boleh mengatakan harus berlaku percanggahan. Maksudnya boleh ada unta yang ada sayap. Qad wujida ibazatu tawfran jiniyah muayyanah a'tahat ajniha. Walizalika kullama zada 'ala adad mulahazati fi istiqra' kullama zadat nisbah sihhat tilka ma'lumah. Wa hadha naw' min al-qismah istiqra'iyah wallati yutlaqu 'alaiha bil ingliziyah, dinamakan sebagai induction. Kalau bahasa Inggeris dipanggil induksi, iaitu proses istiqra'. Okey, sebab apa? Sebab istiqra' yang bersifat thariqah kisbah berdasarkan pada istiqra' ini adalah zanniyah, iaitu sekiranya di sana terdapat, maksudnya kita punya survey tu tak merangkumi keseluruhannya. Tapi dia lebih kepada aghlabuz zanniyah, ghalibuz zann, zon yang kuat. Ini banyak digunakan dalam sains sosial. Maksudnya mereka ambil survey daripada populasi, sampel daripada populasi, kemudian hukum tersebut digeneralkan. Tetapi hukum tersebut tidak mencapai tahap qat'i, hanya sekadar zanni. Okey. Wa sayati mazid tafsil 'an istiqra' innal hadisina 'an al-manahi khairul mu'tabar fil ilmi kalam. Nanti kita akan jelaskan metodologi istiqra' yang digunakan dalam ilmu kalam, yang tidak di bahagian yang tidak diterima pakai, ghairul mu'tabarah. Tariqatul qismah aqlah. Okey, ini penting. Yang kedua, kaedah pembahagian berdasarkan kepada akal. Wa hadha qismah tahdidan fil musta'malah fil ilmi kalam wa hiya qismah sunaiyah. Ini dipanggil qismah ataupun pembahagian binari ataupun hitam putih. Tapi bukan semua dihitam putihkan. Dia ada bahagian yang memang dia hitam, dia binari. Maksudnya dia memang hitam dan memang putih benda tersebut. Ai tariqut tardid bainan nafi wal isbat, iaitu tariq, kaedah yang bermain di sekitar nafi dan juga isbat. Bainan naqidaini, iaitu dua benda yang bercanggah. Iz huma la yartafi'ani, tapi keduanya tidak terangkat. Ai la yakuna lahuma qasimus salis, tetapi di sana tidak ada pembahagian yang ketiga. Wala yajtami'an, yang mana dia tidak berhimpun. Wala yakuna qisman wahidan fata'ayyana an takuna qismah as-sunaiyah.
Seperti di antara manusia, al-insanu bainal hayati wal maut. Seperti manusia di antara hidup dan mati. Apa lagi contoh? Al-alam imma qadim wa imma hadis. Dia tak boleh jadi kedua-duanya dan tidak boleh bercanggah, terangkat kedua-duanya. La yajtami'an wa la yartafi'an. Okey, seperti antakuna hadha qismah sudah bihaisu nad'al ma'na kulli summa nuqassimuha ila shiqqaini. Kita himpun, kemudian kita bahagikan, kita pecahkan kepada dua berdasarkan kepada keadaan tersebut. Yang pertama, ayakuna ibaratu 'anil maqsim bi ziyadati qaidin ma. Dia mesti ada kaitan. Ustaz bagi contoh sains sosial mukadimah. Mukadimah apa sahabat? Tamsil tu macam sains sosial kita guna survey tadi kan, macam contoh. Dia ada sampling. Contoh kita nak kaji satu kelas ataupun satu sekolah. Kita hanya satu sekolah saja kita ambil. Satu sekolah saja. Kemudian kita kata semua pelajar di sekolah ini adalah daripada kalangan keluarga B40 contoh. Kemudian kita tak boleh nak generalkan kepada semua sekolah-sekolah yang lain, sebab kita hanya istiqra' berdasarkan kepada satu sekolah sahaja. Itu saya maksudkan. Tapi kalau contoh kita letak guli dalam satu bekas, kita kata sampel aku yang ni saja, maka kita boleh generalkan ke semua guli ini berwarna. Yalah, memang berwarna sebab kita hanya. Tapi bagaimana guli-guli yang di luar? Jadi hukum tersebut dia tidak boleh kulli. Kita tak boleh nak generalizekan. Jadi kadang-kadang orang berniaga, dia pun sukalah guna manipulate data statistik ni. Benda tu hanya sebahagian, tetapi ditakmimkan, digeneralkan kepada hukum yang lain. Seperti testimoni. Kadang-kadang orang ni makan ubat dia lega, dia duk highlight yang lega, yang 80% yang makan ubat dia tak lega, dia ketepikan. Zon yang kuat. Zon yang kuat ni maksudnya bila kita dapat populasi yang contoh sampling, kita dapat contoh populasi Malaysia ni ada 23 juta contoh. Jadi kalau kita ambil sampling guna Morgan punya, kita hanya perlukan dalam 1,000 ataupun 1,500 untuk nak menghasilkan zon yang kuat. Jadi mana-mana kita keperluan dia apa? Untuk orang yang nak gubal undang-undang ataupun nak buat baju dan sebagainya. Macam contoh kita guna untuk buat baju. Kita tengok size S, M, XL kan. Jadi bila kita buat baju, kita tak boleh buat semua sama 40 baju semua. Contoh ada 40, market kita ada 1,000. Kita tak boleh buat size semua S tu sama. Itu kita bahagi. S 2,5, 200,5, M 200,5, XL 200,5, L 200,5. Sebab baju kita tak akan habis. Jadi kita kena tengok sampling size S tu. Kita akan buat macam apa istilah dia, saya tak ingat istilah statistik. Maka kita akan banyakkan size yang middle ni, M dan juga L. Jadi S kita buat 20, 200 ataupun buat 100. Yang ni kita lebihkan M, dan SL kita buat sama dengan S. Macam tu cara statistik yang digunakan. Tapi benda tersebut adalah madarik, benda makrifah. Yang kedua, ayyakuna ibaratu 'anil maqsim ma'a i'tibari adam hadzal qaid alladhi akhadha fi syaqqi alladhi akhadhu fi syaqqi al-awwal. Jadi yang kedua, maka benda yang kita nak bahagikan tadi mestilah tidak ada qaid, seperti mana yang pada bahagian yang pertama tadi. Walizalika la yumkinu an takuna qisma aqliyah illa za syaqqaini faqat illa wasita baina naqidaini. Sebab dia kata qisma aqliyah ni dia mesti berada dalam dua dimensi sahaja, hadis ataupun qadim, dan tidak ada iaitu di antara dua benda yang berlawanan. Contoh
Zaid imma mutaharrikan wa imma sakitan. Wa imma sakinan. Mutaharrikun au sakinun. Zaid sama ada dia bergerak ataupun diam. Macam tu. Dia tidak boleh bergerak dan diam dalam keadaan dalam satu masa yang sama, ataupun dia tidak berlaku kedua-duanya itu pada masa yang sama. Itu maksud dia. Okay. Sebab kismah akliyah inilah yang menghasilkan yakin, yang mana kalau kita tengok banyak penisbatan seperti al-alam hadis itu berdasarkan kepada kismah akliyah ni. Sebab bila kita buat istidlal, contoh kita al-alam imma qadim wa imma hadis. Fa iza sabata anna al-alam hadis batala anna al-alam qadim. Itu cara istidlal. Apabila terbatal alam itu qadim, maka sabitlah bahawasanya alam itu adalah hadis. Kan? Kalau alam qadim, maka akan berlakulah ta'addudul qudama, sebab Allah qadim, alam qadim, maka di situ berlaku ta'addud. Ataupun kalau alam itu qadim, maka terbatallah alam itu ada al-muhdas, ataupun orang yang mengadakan al-mujidu lil alam. Okey, itu cara kaedah dia. Okey, kemudian waqad arafa Fakhr Ar-Razi qadaya syartiyah wa baina an al-mu'tabar minha ya syartiyah allati tarakkabat min al-qadiyah wa 'ain naqidiyah atau musawi li naqidiyah, iaitu qadiyah yang terdiri daripada syartiyah, yang mana susunan daripada qadiyah dan juga lawan qadiyah tersebut. Macam saya sebut tadi. Dan ataupun kita nak guna istilah Zaid imma hayyun wa imma ghairu hayyin. Zaid sama ada dia hidup ataupun tidak hidup. Kita guna perkataan yang nakid kepada qadiyah tadi. Okey, contoh yang pertama dia bagi al-adad. Nampak? Angka itu sama ada dia zaujan, iaitu genap, wa imma la yakuna zaujan, sama ada dia tidak genap, maksudnya ganjil lah. Wa hadza qismah taraddada bainan nafi wal isbat. Data qismah ni berlega di antara nafi dan juga isbat. Wa amal mithal tsani fa huwa qaulul qail inna adad imma musawin wa imma mutafawid. Okey, bilangan ini sama ada sama ataupun berbeza-beza. Fa in kanat aqsam musawin wal mutawafiq huwa alla musawi fa dhakara fi qism tsani syai'an musawin li naqil qism al-awwal muhaqqiqan li nafsi natijah. Ini dia istilah yang sama, cuma dia tukar sahaja kepada musawin dan juga mutafawid. Okey. Waqad takunu qismah zat aqsam salasah. Dia boleh jadi pembahagian kepada tiga. Lakin na'lamu annaha raji'ah fil haqiqati ila qismain, tetapi dia mesti yang ketiga itu akan kembali kepada salah satu daripada dua bahagian tadi. Bihaitsu idh ukhidha fil qismatil ula qismani faqat law lahaza ahlul qismani wa ju'ila maqsaman li qismatil ukhra mislu qasamtuna al-ma'lum ila al-wajib wal mumkin wal mustahil. Fa fi asliha kanat al-ma'lum imma wajib wa imma ghairul wajib. Okey, seperti kita membahagikan al-ma'lum itu kepada tiga, wajib, mungkin dan mustahil. Tetapi dia kata pada asalnya dia adalah al-ma'lum itu sama ada wajib ataupun tidak wajib. Fa hadza qismu aqlah baina naqidaini lakin la hazna anna al-qisma tsani yumkinu an yakuna bi'tibari maqsan fa qasamnahu kattali. Seperti dia kata kita boleh bagikan maklum al-ghairu wajib wa imma yakuna mumkinan atau mustahilan. Maksud baru kita perincikan. Maklum ghairu wajib itu dia ada dua, iaitu mumkinan dan juga mustahilan. Okey. Kemudian dibincangkan tentang syarat yang wajib yang perlu diikuti ketika melakukan kismah al-aqliyah. Wa hadza kismah mabniyah ala qiyas syarti munfasil. Ini kedudukan. Sebab tu bila kita mengaji mantik, kita tahu, bila kita mengaji ilmu kalam, kita tahu kaedah istidlal itu digunakan di mana. Macam qiyas syarti munfasil ni, wa yusamma qiyas mustafad, dinamakan qiyas mustafad ataupun qiyas khulf. La syakka annaha mufdiyah min haitsu surah ila al-qubul, bal rubbama ya'udu awdahu ashkal istidlal haitsu inna thalis marfu' fal nazil fihi musallimu bil hasari
walakin hatta yakuna maqbulan fi istidlal kalami yajibu an tatawaffar fiha ba'da syurut. Okay, dia kata kias tersebut mesti mengikut syarat-syarat. Yang pertama, yajibu ayyakuna maqsim a'am mutlaqan. Ini kita belajar dalam mantik, kita panggil taksimul akli, apa syarat-syarat dia. Dia kata benda yang nak dibahagikan itu mestilah lebih umum. Fala yajuzu ayyakuna ba'dal aqsami musawiyah. Dia tak boleh yang bahagian itu, contoh al-alam imma qadim wa imma hadis, itu qadim itu lebih umum daripada alam tadi. Okey. Ataupun mubayyinat, dia mesti benda yang berlainan, au a'am au aqas min wajh fa inna kunta. Contoh masalan al-adad, angka ataupun nombor, sama ada dia ganjil, dia genap ataupun ganjil. Qubila hazil qismah, diterima pembahagian ini li'anna, kenapa? Kullu zaujin, setiap yang genap itu adalah adad, adalah nombor. Wa kaza kullu fardin, begitu juga yang ganjil. Okey, yang pertama. Yang kedua, natijah hasilah minal qismah aqliyah la takunu muntijah lil qat'i wal yakin mu'tabiraini fil adillati kalamiyah illa iza kanat mustafadah min ilmaini aslaini bihasu takun natijah ilman thalith fal iqrarul qasmi bil aslaini yalzimu lahu mahal iqrar bin natijah. Okey, dia mestilah natijah yang terhasil itu adalah sesuatu benda yang qat'i dan yakin dan diterima oleh semua orang. Jadi bila kita datangkan hujah berdasarkan kepada qismah aqliyah ini, maka musuh tidak ada untuk nak menolak, sebab benda ini disepakati dan diterima oleh semua. Okey. Okey. Fal ilmu awal wa tasdiqu bil ilsari maqsim fil qismaini. Okey. Ini apa ni ya? Al ilmu awal. Okey, ini dia macam apa? Mengkulasahkan okey, meletakkan kesimpulan. Tasdiqu bil insra, maksudnya kita mesti terima di sana adanya apa panggil inhisar. Inhisar ni benda tu terangkum. Maksudnya contoh tu, angka ni sama ada dia ganjil ataupun genap. Insan sama ada dia lelaki ataupun dunia perempuan. Okey, maksudnya dia inhisar, terangkum, meliputi ataupun merangkumi. Okey, yang kedua, huwa ilmu bi istib'adil ahadil qismaini bihaitsu yasbutu naqidah. Okey, dia mesti ketahui tentang dua bahagian, iaitu pertama perkara tersebut dan naqid dia, lawan dia, iaitu lawan pada hadis itu ganjil, lawan pada ganjil itu adalah hadis. Okey, ada sahabat kita yang tak ada Facebook. Minta maaf. Okey, contoh kat sini. Okey, 135 untuk kita jelaskan tentang contoh yang disebutkan tadi. Okey, misal yang pertama. Yaqulu Al-Ghazali, al-alam imma hadis wa imma qadim. Wa muhal an yakuna qadim. Mustahil alam itu jadi qadim. Falazima minhu an yakuna hadisan la mahala. Maka di sana mestilah alam itu jadi hadis, dan itu adalah sesuatu yang tidak mustahil lagi. Okey, sebab apa? Sebab ini kita tengok kalau kita perincikan kias syarti ni, okey, yang pertama itu adalah qadiyah muqaddam. Tadi dia adalah panggil apa? Nakid bagi muqaddam, iaitu muhal an yakuna qadiman. Falazima, maka natijahnya adalah ayyakuna hadisan, maka dia akan jadi hadis. Okey, wa hadza lazim fi matlubina wa ilmu maqsud istifada min ilmaini akhiraini. Ahaduma qaluna al-alam imma qadim wa imma hadis, fa inna al-hukma bi hadzal inhisar ilmin. Wasani qalu wa muhal an yakuna qadiman, fa hadha ilmu akhar. Wasalith wal lazim minhu wal matlub annahu hadis. Okey, maka terhasil daripada istidlal tadi bahwasanya alam ini adalah hadis, sebab terbatal alam itu jadi qadim, sebab nakid bagi muqaddam. Okey. Okey, itu misal yang kedua. Okey, contoh misal yang kedua, yaqulu ar-Razi fi bayan istidlali ala hudusi alam wa amma bayana anna kulla mumkinin fa huwa muhdis wa anna kullu mumkinin fa huwa muhtaj fi wujudihi ila mu'assir wa hajati ila mu'assir. Okey.
Nanti saya jelaskan contoh yang kedua ni pada pertemuan yang akan datang. Sebab ada sahabat kita dia marah sikit lah, kita tak guna apa Google Meet, dia tak ada Facebook. Okey, kita lepas. Okey, takat itu tu malam tu dulu. Nanti insya-Allah kita akan kembali balik untuk membaca yang seterusnya. Jadi wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.